Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah Revolusi Filipina, Andres Bonifacio. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Andres Bonifacio Y. de Castro, 30 November 1863 hingga 10 Mei 1897, adalah seorang pemimpin Revolusi Filipina dan Presiden Republik Filipina. Dia sering dipanggil Bapak Revolusi Filipina. Beliau adalah salah seorang pengasas dan kemudian Supremo, yaitu Supreme Leader, dari kata as, tasang kagalang-galangan katipunan anak bayan, atau lebih dikenali sebagai Katipunan. Gerakan yang mencari kemerdekaan Filipina dari penjajah Spanyol dan memulakan Revolusi Filipina. Dia juga salah seorang tokoh sejarah Filipina yang disyorkan sebagai Wiranegara Filipina. Nama biasa untuk masyarakat Rusia yang menjadi dasar Revolusi Filipina. Nama rasmi adalah Persatuan Paling Mulia dan Paling Dihormati Anak-anak Bangsa di Filipina. Pergerakan reformasi terhadap penjajah Spanyol bermula pada pertengahan abad ke-19, dan pada tahun 1880-an, Rizal dan Del Pilar, pergerakan propaganda yang diarahkan oleh walau bagaimanapun, kerana pergerakan reformasi yang sederhana ini tidak dapat membetulkan kezaliman Spanyol. Pada 7 Julai 1992, Katipunan dibentuk di kawasan pusat bandar Manila yang bertujuan untuk revolusi bersenjata. Ahli pengasas Bonifacio, pada mulanya mereka mula berkembang ke kawasan luar bandar sekitar Manila. Pahlawan kebangsaan Filipina ialah seorang warga Filipina yang telah diiktiraf sebagai pahlawan kebangsaan untuk peranannya dalam sejarah Filipina. Secara tidak langsung, istilah ini boleh merujuk kepada semua tokoh sejarah Filipina yang diiktiraf sebagai pahlawan. Tetapi istilah yang lebih tegas merujuk kepada mereka yang secara resminya ditetapkan demikian. Pada tahun 1995, jawatan kuasa pahlawan kebangsaan Filipina secara resminya mengesyorkan beberapa orang untuk penunjukannya, tetapi ini tidak berlaku. Pada tahun 2007, tiada siapa yang pernah diiktiraf secara rasmi sebagai Wiranegara Filipina. Penulis reformasi Jose Rizal hari ini umumnya dianggap Wira Filipina yang paling besar dan sering diberikan sebagai Wira Negara Filipina. Tidak pernah jelas diisytiharkan sebagai Wira Negara oleh kerajaan Filipina. Selain Rizal, satu-satunya warga Filipina yang kini diberi pengiktirapan tersirat sebagai Wira Negara seperti revolusi, Andres Bonifacio. Walaupun tokoh sejarah lain diperingati di cuti perbandaran atau wilayah awam, Rizal dan Bonifacio diperingati di cuti umum di seluruh negara, yaitu nasional. Dan dengan itu tersirat menjadi Wira Negara. Jawatan kuasa Wira Negara mengesyorkan Jose Rizal,
Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Apollinori Mabini, Marcelo H. di Pilar, Sultan di Patuan Kudarat, Juan Luna, Melchora Aquino, yaitu tiada kaitan dengan Bagino Aquino, dan Gabriela Silang untuk diiktiraf sebagai pahlawan nasional 15 November 1995. Sehingga hari ini tiada tindakan telah diambil untuk wira negara yang disyorkan ini. Satu rang undang-undang yang difailkan oleh Kongres Rini Relampagos dari Bohol pada Februari 2014 antara lain mengisytiharkan Jose Rizal sebagai satu-satunya wira negara Filipina. Mengikut rang undang-undang itu, beliau ialah seorang nasionalis yang terkenal dengan advokasi reformasi Filipina semasa era kolonial Spanyol. Katipunan biasanya disingkatkan kepada KKK, merupakan sebuah persatuan revolusioner Filipina yang didirikan oleh gerakan anti-Spanyol Filipina di Manila pada tahun 1892, dan tujuan utamanya untuk mendapatkan kemerdekaan daripada Spanyol melalui revolusi. Berdasarkan penemuan dokumen yang baru dijumpai, persatuan ini telah dianjurkan seawal Januari 1892, namun ia tidak menjadi aktif sehingga 7 Julai tahun yang sama. Pada malam penulisan Filipina, Jose Rizal dibuang ke Dapitan awal hari itu. Persatuan ini telah didirikan oleh antaranya Andres Bonifacio, Teodoro Plata, dan Ladislao Diva sebagai sebuah organisasi rahasia, sehingga penemuannya pada tahun 1896 yang membawa kepada mulanya revolusi Filipina. Istilah ketipunan ini merupakan perkataan bahasa Tagalog yang bererti persatuan daripada kata akar tipon atau berhimpun. Nama rasmi persatuan ini adalah Kataastasan Kagalang-galangan Katipunan ang Mag-aanak ang Bayan, yaitu persatuan anak-anak bangsa yang tertinggi dan amat disanjungi. Persatuan ini juga dikenali dengan singkatannya, yaitu KKK. Ahli-ahli organisasi ini bersumpah atas kerahasiaannya serta diharapkan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh persatuan ini. Pemohon-pemohon keahlian persatuan ini diberikan upacara permulaan biasa untuk menjadi anggota persatuan tersebut. Buah-buah pikiran dan karya revolusi berkembang dalam persatuan ini, dan kesusastraan Filipina turut dikembangkan oleh beberapa ahli-ahlinya yang terkemuka. Dalam perancangan revolusi, Bonifacio menghubungi Rizal, meminta sokongan penuhnya dalam ketipunan sebagai pertukaran untuk janji menyelamatkan Rizal dari penahanannya. Pada bulan Mei tahun 1896, sebuah delegasi dihantar menemui Maharaja Meiji di Jepun untuk meminta dana serta sokongan bersenjata. Kewujudan ketipunan dijumpai pihak berkuasa Spanyol selepas seorang ahli bernama Teodoro Patino mendedahkan kegiatan ketipunan kepada kakaknya dan akhirnya kepada penjaga rumah anak yatim Mandulayong. 7 hari selepas penemuan
persatuan rahsia tersebut. Pada 26 Desember 1896, Bonifacio dan para pengikutnya mengoyakkan dokumen pengenalan iaitu Kedula. Mereka semasa teriakan pengun Darwin yang memerlukan revolusi Filipina. Katipunan mempunyai 4 matlamat mereka, yaitu untuk membangunkan perikatan kuat di kalangan semua ahli Katipunero. Kedua, untuk menyatukan orang-orang Filipina menjadi sebuah bangsa yang kukuh. Ketiga, untuk meraih kemerdekaan Filipina dengan cara konflik bersenjata atau revolusi. Keempat, untuk mendirikan sebuah republik selepas kemerdekaan tersebut. Andres Bonifacio 1863 hingga 1897, Supremo, pengasas serta ketua ketiga Katipunan. Emilio Aguinaldo 1869 hingga 1964, Presiden Republik Filipina pertama yang menggantikan Katipunan. Beliau juga merupakan Jeneral Perang serta Ketua Puak Magdalo yang membawa kepada kebanyakan kemenangan Katipunan menentang Spain. Sewaktu jawatan presidennya, beliau mengarahkan pembunuhan Andres dan Procopio Bonifacio pada tahun 1897 selepas perbicaraan mereka. Emilio Jacinto 1875 hingga 1899 diberi julukan Otak Katipunan. Beliau terlibat dalam beberapa penulisan berkaitan revolusi tersebut, termasuk Cartilla Primia. Georgia de Jesus 1875 hingga 1943, istri Andres Bonifacio sehingga kematiannya, di mana Georgia kemudiannya mengawini Julio Nakpil. Beliau juga merupakan antara ahli wanita pertama dalam Katipunan. Georgia de Pilar 1875 hingga 1899 terlibat dalam Katipunan melalui penyertaannya dalam Tentera Republik Filipina pertama menentang Amerika. Beliau terkorban dalam pertempuran laluan Tiran. Pio de Pilar 1860 hingga 1931, pemimpin Division Matagumpay serta salah satu pegawai terdekat Bonifacio. Pio sendiri yang meyakinkan Aguinaldo agar menghukum mati adik-beradik Andres dan Procopio Bonifacio. Leserio Geronimo 1855 hingga 1924, Jeneral Perang Aguinaldo sewaktu Perang Filipina Amerika. Vicente Lucban 1860 hingga 1916 diguruni pihak Amerika Syarikat kerana pembunuhan Balangiga sewaktu berlangsungnya Perang Filipina Amerika. Miguel Malvar y Carpio 1865 hingga 1911, Komandor Katipunan yang menjadi Jeneral dalam Republik Filipina pertama. Enrique Pacahiko alias Resurrection Makabuhay, Setiausaha Keuangan serta Ketua Majlis Makabuhay. Macario Sakay, Ketua Katipunan di Torozo, Manila. Kemudiannya pengasas Republik Angkatagalugan yang menentang pendudukan Amerika Syarikat dalam Filipina. Antonio Soliman, Pasiano Rizal, Abang Josi Rizal, serta kawan rapat Pedri, Josi Burgos sewaktu kecil. Beliau menyertai Katipunan beberapa tahun sebelum kembalinya Josi dari Dapitan. Manuel Tinio
1877 hingga 1924, Jeneral termuda dalam Katipunan dan Republik Filipina pertama. Beliau kemudiannya menjadi Gubernur Nueva Ecija antara tahun 1907 hingga 1909. Julian Filipi 1832 hingga 1835, penulis lagu kebangsaan Filipina, guru dan ahli Liga Filipina yang kemudiannya berkhidmat sebagai penasihat perundangan Katipunan. Katipunan akhirnya ditemui oleh pihak berkuasa Spanyol pada awal bulan Ogos tahun 1896, di mana dua Katipunero, yaitu Teodoro Patino dan Alapaunio de la Cruz, yang bekerja untuk percetakan Diario di Manila, terlibat dalam pertelingkahan mengenai gaji mereka. De la Cruz dan Patino bertelingkah atas kenaikan gaji mereka sebanyak 2 peso, dan De la Cruz cuba menyalahkan Patino atas kehilangan bekalan percetakan yang digunakan untuk akhbar kalayaan. Sebagai tindakan terhadap De la Cruz, Patino mendedahkan rahsia persatuan tersebut kepada adiknya. Honoria Patino, seorang birawati di rumah anak yatim Mandaluyong, pada petang 19 Ogos 1896, Honoria begitu terkejut dengan sangat marah apabila mendapat tahu penemuan ini. Ibu penjaga rumah anak-anak yatim tersebut, So Teresa de Jesus, melihat Honoria menangis lalu mendekatinya, dan Honoria memberitahunya segala apa yang dia dengar dari abangnya. Pada sekitar 6:15 hari itu, Sor Teresa memanggil Teodoro Patino dan menyarankannya dia untuk memberitahu segala pengetahuannya mengenai Katipunan melalui satu pengakuan kepada Padre Mariano Gil. Berikutan kemenangan Amerika Syarikat melawan Republik Filipina pertama dalam Perang Filipina-Amerika, pihak Amerika telah memusnahkan sebarang peninggalan Katipunan yang tertinggal. Revolusi Filipina, bahasa Filipina Hamigsikang Pilipino, juga dipanggil Perang Tagalog, dalam bahasa Spanyol Guerra Tagalog, oleh Spanyol, merupakan satu revolusi dan seterusnya konflik bersenjata di antara orang-orang Filipina dan pihak penjajah Spanyol. Revolusi ini bermula pada Ogos 1896 apabila pihak berkuasa Spanyol menemui gerakan Katipunan, yaitu sebuah organisasi rahsia anti penjajah. Persatuan yang diketuai oleh Andres Bonifacio ini merupakan pergerakan yang bertujuan menuntut kemerdekaan daripada Spanyol melalui pemberontakan bersenjata. Organisasi tersebut mula mempengaruhi banyak orang Filipina. Semasa satu perkumpulan di Caloocan, pemimpin Katipunan berhimpun menjadi sebuah pemerintah revolusi menubuhkan Republik Tagalog. Haring Bayang Katagalogan yang baru secara terbuka mengumumkan revolusi bersenjata di seluruh Filipina. Bonifacio mengarahkan serangan di ibu kota Manila. Serangan ini gagal, namun pemberontakan bermula di wilayah-wilayah sekitarnya, khususnya pemberontakan di Cavite yang dipimpin oleh Mariano Alvarez dan Emilio Aguinaldo dari dua puak Katipunan yang berbeza yang meraihkan kemenangan awal mereka.
Perebutan kuasa antara para revolusioner membawa kepada kematian Bonifacio pada tahun 1897 dengan perintah beralih kepada Aguinaldo yang mengetuai kerajaan revolusinya sendiri. Pada tahun tersebut, kedua-dua pihak revolusioner dan Spanyol menandatangani Pakatan Biak Nak Bato yang mengurangkan sedikit permusuhan. Aguinaldo dan para pegawai Filipina yang lain melarikan diri ke Hong Kong. Bagaimanapun, pertempuran tersebut tidak benar-benar berhenti. Pada 21 April 1898, Amerika Syarikat melancarkan sekatan tentera laut terhadap Cuba. Tindakan ini pula telah memulakan Perang Amerika-Spanyol. Pada 1 Mei, Skuadron Asia Angkatan Tentera Laut Amerika Syarikat di bawah Komander George Dewey mengalahkan tentera laut Spanyol dalam pertempuran Teluk Manila dengan berkesannya merebut kekuasaan terhadap Manila. Pada 19 Mei, Aguinaldo bersekutu secara tidak rasmi dengan Amerika Syarikat dan kembali ke Filipina mengarahkan serangan terhadap pihak Spanyol. Pada Jun, pihak pemberontakan telah menguasai hampir seluruh kawasan Filipina kecuali kota Manila. Pada 12 Jun, Aguinaldo mengeluarkan pengisytiharan kemerdekaan Filipina. Walaupun tindakan ini menandakan berakhirnya revolusi pemberontakan, kedua-dua kuasa Spanyol dan Amerika Syarikat tidak mengiktiraf kemerdekaan Filipina. Penjajahan Spanyol ke atas Filipina secara rasminya berakhir dengan Perjanjian Paris tahun 1898 yang juga mengakhiri Perang Amerika-Spanyol. Dalam perjanjian ini, Spanyol menyerahkan jajahan Filipina serta wilayah-wilayah lain kepada Amerika Syarikat. Suasana damai di sekitar Manila tidak menentu dengan tentera Amerika menguasai kota tersebut serta angkatan Filipina yang lemah di sekitar mereka. Pada 4 Februari 1899, dalam pertempuran Manila, pertelingkahan tercetus antara tentera Filipina dan Amerika yang seterusnya memulakan perang Filipina-Amerika. Aguinaldo segera mengarahkan perhubungan dan keamanan dengan Amerika diputuskan dan keduanya dianggap sebagai musuh. Pada Jun 1899, Republik Filipina pertama secara resminya mengisytiharkan perang ke atas Amerika Syarikat. Filipina tidak diiktiraf sebagai sebuah negara yang berdaulat di peringkat antarabangsa sehingga tahun 1946.